antara fadilat kelebihan orang yang selalu berwuduk. Daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man atahu malakul mauti wa huwa ala wudu'in u'tiya syahada." Artinya, sesiapa yang didatangi malaikat maut, yakni untuk mencabut rohnya, sedangkan dia dalam keadaan berwuduk, dia akan diberikan pahala mati syahid. Artinya, dia mati husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun. Furudul wudu'i sittatun. An-niyatu wa ghasalul wajhi wa ghasalul yadaini ma'al midaini ma'al mirfiqain wa mashu syai'un minar ra'si wa ghaslul rijlaini ma'al ka'bain wa tartib. Amma ba'. Alhamdulillah. Apa kabar anda semua? Apa kabar tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan inayahnya setiap hari, saban hari kita masih lagi dilimpahi nikmat-nikmat darinya, ya. Dan kali ini kita masih lagi mendapat nikmat, masih menghidup udara segar, masih hidup, dan kita masih bersama lagi. Kita menyambung lagi kuliah-kuliah kita menyambung lagi kuliah untuk kita menuntut ilmu, ya. Semoga kita tergolong dengan golongan orang-orang yang bila menuntut ilmu itu para malaikat merendahkan sayapnya memayungi. Didoakan oleh mereka-mereka penghuni langit dan didoakan oleh penghuni-penghuni bumi, termasuk para binatang mendoakan mereka-mereka yang menuntut ilmu. Moga-moga itulah kita, ya, kerana kali ini kita melihat video ini dengan niat kita juga nak menuntut ilmu, ya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babun minan ilmi yata'allamuhu rajulu khairul lahu minad dunya wa ma fiha." Yang artinya, satu bab daripada ilmu yang dipelajari oleh seorang lelaki terlebih baik baginya dari dunia dan barang yang ada dalamnya. Terlebih baik bagi dunia dari dunia dan isinya, dan apa yang ada dalam dunia itu, maka isi dunia itu. Hadis riwayat Ibn Hibban. Begitulah mulianya orang menuntut ilmu. Saudara-saudara sekalian, kita menuntut ilmu walaupun satu bab, maka dia terlebih baik daripada dunia dan isinya. Moga-moga kita menjadi orang yang menuntut ilmu, walaupun hari ini kita belajar lagi satu bab, tapi ilmu yang kita pelajari ini lebih baik dari dunia dan isinya. Moga-moga dengan selalu menuntut ilmu ini makin berkuranganlah kejahilan kita. Moga-moga dengan menuntut ilmu ini makin bercahayalah hati kita, kerana ilmu itu cahaya, jahil itu kegelapan. Moga-moga dengan menuntut ilmu ini juga kita makin menjadi orang yang alim. Dengan ilmu yang ada ini menjadi panduan untuk kita dalam kita menyuluh kehidupan kita, menyuluh amal ibadah kita. Moga-moga segala amal ibadah yang kita lakukan itu diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, tidak lupa juga kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia. Apa saja yang dikaitkan dengan Nabi itu sebenarnya mulia, ya. Kita masih lagi berada di bulan Maulidur Rasul, maka selawat dan salam sepatutnya kita perbanyakkan, kita pertingkatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mengenang jasa-jasanya kepada kita. Moga-moga di akhirat kita digolongkan orang yang diterima oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita belajar lagi, kita sambung lagi bab fiqh kita. Kuliah yang lepas kita telah belajar tentang rukun wudu, tapi baru sampai bab bahagian niat, kepentingan niat, syarat sah niat, dan definisi atau pengertian niat. Kali ini kita masuk terus kepada rukun wudu yang kedua, ya. Rukun wudu yang kedua iaitu membasuh muka. Membasuh muka maksudnya ialah membasuh menggunakan air yang mengalir, ya. Air itu mesti mengalir. Kalau kita nak basuh muka kita, air itu mesti mengalir. Kalau tidak mengalir, kan, tak boleh. Walaupun kita menggunakan
Uduk cara spray itu pun kena air itu mengalir. Itu syarat, itu mesti. Yang kita sapu itu situ tak mengalir. Jadi membasuh muka maksudnya ialah membasuh menggunakan air yang mengalir ke seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Itu ke seluruh anggota muka. Mengusap atau menyapu tu ada beza lah. Kalau membasuh kena basuh mengalir airnya. Kalau mengusap cukup dilakukan dengan sekadar membasah dengan sedikit air. Ke mana anggota-anggota tempat yang nak diusap atau nak disapu tu. Jadi bila kita ambil uduk ini, rukun yang kedua ni, membasuh muka, ada batas had muka tu. Batas had muka itu yang wajib dibasuh ialah daripada tumbuhnya rambut, ubun-ubun kepala tu, daripada tumbuh rambut hingga ke hujung dagu. Itu kalau secara memanjang daripada atas ke bawah. Maknanya ataupun dari bawah ke atas, daripada tumbuh hujung rambut di ubun-ubun kepala kita, setiap tempat tumbuh hujung rambut tu sampai ke bawah dagu. Secara manjang. Kemudian kalau cara lebar daripada anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Lihat gambar aja, anak telinga kanan sampai ke anak telinga kiri. Jadi itulah yang wajib dibasuh muka kita. Bila kita nak ambil uduk, air itu mesti mengalir, wajib kita basuh di situ daripada tumbuhnya rambut sampailah ke bawah dagu, dan daripada anak telinga kanan ke anak telinga kiri ataupun dari anak telinga kiri ke anak telinga kanan. Itu had mesti sampai air waktu kita membasuh muka. Jadi ketika kita basuh muka ni, wajib kita basuh segala kulit dan rambut-rambut atau bulu-bulu yang ada di dalam kawasan muka kita. Termasuklah bulu kening. Bulu kening kita kena sampai air. Ataupun kalau ada misai, ataupun kalau ada janggut, kena sampai air. Air wajib sampai ke bahagian dalam rambut atau bulu-bulu, sama ada tebal atau nipis. Itu dia. Air wajib sampai. Janggut dan jambang yang tebal cukup dibasuh di bahagian luar saja. Tapi kalau ada jambang, ada janggut tebal sangat, setengah orang adalah biasanya orang Arab, orang Pakistan, keturunan mereka punya janggut, sideburn ataupun jambang dan janggut yang tebal, maka ini cukup membasahkan saja, tak perlu kalau terlalu tebal. Jadi ukuran janggut tebal ialah tak nampak kulit dari depan. Janggut ke, sideburn ke, dari pandangan hadapan muka dia, janggut tu tak nampak kulit dagu dia, tak nampak kulit pipi dia yang ada jambang tu, maka itu ukuran janggut tertebal. Kalau janggut kita jarang-jarang macam saya ni, dari jauh pun nampak kulit, maka itu wajib sampai air. Jangan mengada-ngada, aku ada janggut ni Ustaz, lebat ni, tak, masih nampak kulit. Pandangan kita, pandangan biasa macam ni di depan, ataupun kalau jambang dari tepi tu nampak kulit pipi tu, maka itu belum dikira tebal atau belum dikira lebat. Itu dia. Maknanya kalau lebat begitu, maka itu wajib kalau yang nampak kulit itu wajib disampaikan air. Janggut nipis ialah yang nampak kulit. Jika dilihat dari depan. Itu ulama kata. Janggut tebal yang tumbuh di bahagian muka wajib dibasuh. Janggut yang di bahagian muka di hadapan wajib kita basuh. Kita basuh janggut itu. Tapi tak perlulah sampai ke kulit sebab dia tak nampak kulit, maka janggut itu saja yang dibasuh. Bahagian janggut yang tumbuh di bawah dagu ke bawah tak wajib dibasuh kerana termasuk batin. Janggut bawah dagu, dagu ni di bawah dekat ke leher ni, itu adalah janggut batin, yang itu tak wajib. Tapi boleh disampaikan ke situ juga, dibasuh, sunat membasuhnya sampai ke situ. Tapi yang wajib bila janggut di depan di dagu kita dan di pipi kita. Itu maksudnya masih di kawasan muka. Itu wajib dibasuh. Yang sudah di bawah dagu tu. Tapi muka itu juga kalau kita tak ada janggut, itulah sampai ke bawah dagu hendaklah disampaikan air. Tadi ukuran kan, daripada rambut tumbuh ubun-ubun sampai ke bawah dagu. Itu ukuran had muka. Kemudian ada orang tanya, Ustaz, macam mana kalau perempuan dia ada janggut, ataupun kunsa, ada janggut tebal, ada misai tebal, ada jambang pula tu, dia walaupun dia berjanggut tebal, sama ada perempuan atau kunsa, dia wajib dibasuh. Wajib dibasuh zahirnya dan kulit yang di dalamnya. Dia kena sampaikan kepada kulit juga. Itu bagi hukum bagi perempuan yang berjanggut. Sama ada janggutnya dibasuh sampai ke kulitnya, sama ada perempuan ataupun kunsa. Kerana apa jadi begitu hukumnya? Kerana hukum perempuan ataupun kunsa dengan lelaki tidak sama, dan ia tidak jarang-jarang berlaku, maka hukumnya diambil hukum yang asas tadi, iaitu hendaklah sampai ke kulit. Dia dianggap seperti
wajib dia menyampaikan ke kulit membasuh janggutnya juga. Hukumnya tak sama dengan hukum janggut lelaki. Jadi oleh sebab itu, perempuan ataupun saya yang ada janggut, ada misai, sunat bagi mereka mencukurnya. Kerana ambil uduk kena sampai ke kulit juga. Itu jawapannya. Kemudian ada orang, ini soalan juga. Ustaz, ada orang macam mana Ustaz, dia dah cacat. Cacat ni. Bila cacat, dia dah pakai hidung palsu. Ataupun tangan palsu. Perlukah dibuka Ustaz? Kalau muka tangan hidung palsu lah kan? Perlu buka tak? Kalau membuka hidung palsu itu tidak menyakitkan, tidak memudaratkan, maka wajib buka. Tetapi kalau memudaratkan, contoh dicabut di hidung palsu itu dan melekat dengan kulit, tak boleh cabut dah, maka basuhlah hidung itu saja, hidung yang palsu itu. Itu kata ulama. Jika memudaratkan tak boleh. Tapi bila tidak memudaratkan, hendaklah dibasuh. Itu secara ringkas pasal hukum membasuh muka. Faham itu dia. Maknanya membasuh muka, ukuran had muka daripada tumbuh rambut atas ubun-ubun kepala sehingga ke bawah dagu. Kemudian daripada anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Itu wajib dibasuh. Kalau ada kutil, ada tai lalat, ada kutil atau besar sikit di muka, di pipi, pipi itu pun wajib dibasuh, kenakan air. Itu sekali. Begitu ya. Tadi kalau cerita hidung palsu, kalau nanti sekarang bab yang ketiga membasuh kedua tangan, membasuh hingga ke siku. Kalau dia pakai tangan palsu sama juga. Kan? Kalau tangan palsu itu contoh tangan tu yang di pergelangan jari-jari je. Jari dan sampai ke pergelangan tangan saja palsu, maka kalau boleh buka wajiblah buka. Kalau tidak menyakitkan mudarat sebagainya tak perlu buka. Biarkan teruskan, maka sapu yang itu saja. Tapi kalau tangannya dia terputus, siku pun tak ada. Dia siku pun dah tak ada. Dia sampai ke pergelangan dekat bahu je. Maka tak ada wajib basuh lah. Sebab wajib membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kedua tangan kalau ada satu je, sebelah tangan je lah. Itu kalau kedua tangan. Jadi rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Wajib membasuh kedua tangan dan apa yang ada pada kedua tangan itu. Seperti contoh, ada jari yang lebih. Ada orang jarinya sampai 6 kan. Ada orang jarinya sampai 7. Jadi kalau kiri kanan 6, 6, 12. Kalau kiri kanan 7, 7, 14. Maka 14 jari itu wajib dibasuh. Begitu. Ya. Ataupun ada daging yang tumbuh di sebelah tangan ke, di tapak tangan ke, di belakang, di lengan ke, ada daging-daging tumbuh terlebih, itu pun wajib dibasuh juga. Gitu ya. Ataupun ada bulu-bulu. Ada orang, setengah orang bulu lengan dia lebat. Bulu lengan itu wajib dibasuh juga. Disampaikan air sampai ke kulit. Ya. Kemudian di dalam tangan tu ada kuku. Kuku kita juga wajib dibasuh luar dan dalam. Kena sampaikan air. Jangan ada kotoran yang banyak tersekat di dalam kuku tu menyebabkan air tak sampai ke kulit. Begitu. Melainkan kita sudah basuh, kita dah sungguh-sungguh basuh, seperti mana orang yang kerja dia mekanik, contoh tukang cat, kan? Mekanik ke, tukang cat ke, ataupun yang seumpamanya, dia dah cuba basuh dah kuku-kuku celah-celah semua tu, tapi tak hilang juga sebab minyak tu melekat. Tapi ada sedikit lagi itu dimaafkan. Tetapi yang di dalam kuku orang yang panjang, bawah kuku yang panjang tu ada benda-benda melekat, kotoran-kotoran, makanya itu wajib dibuang, kena sampaikan air ke situ. Itu maksud membasuh dua tangan sampai ke siku. Wajib membasuh apa yang ada dalam kuku. Kemudian kotoran atau benda yang ada di kuku boleh menghalang air, itu membatalkan wuduk, tak sah wuduk. Begitu. Begitu juga kalau kita kena minyak tadilah yang orang kerja bengkel, dia kena minyak hitam banyak sangat, maka hendaklah dikurangkan, dibasuh sampai boleh. Maka kalau ada sedikit saja, sedikit di celah kuku itu dimaafkan setelah dia berusaha membersihkannya. Jadi walau bagaimanapun tak perlu kita membuang atau mengkopek. Pertama, kulit yang ada pada bisul. Tiba-tiba lengan kita ada bisul. Bisul tu dah meletup, ada kulit-kulit atas tu, itu tak perlu kopek lah. Basuh je sekali dengan kopek, dengan kulit bisul tu. Ataupun koping-koping bisul, ataupun koping jerawat kalau di muka. Muka ni dia suka picit-picit muka dia sampai berkoping jerawat, maka waktu dia basuh muka tak perlu kopek muka tu sampai sakit, sampai berdarah kan. Tak perlu. Cukuplah memada dibasuh yang luar. Tidak wajib dibuang atau dikopek. Walaupun senang buangnya. Walaupun senang tak wajib. Tapi nak buang tu baguslah, sunatlah kan. Jika sedikit atau kecil dimaafkan. Jika sedikit atau kecil dimaafkan. Seperti tukang cat, tukang mekanik kan, mekanik kereta motor.
kan. Kalau ada minyak-minyak saya buat tadi, orang cacat ni ada tertinggal lagi sikit-sikit lagi celah kuku sikit dah, maka itu dimakan. Bukan penuh dengan celah kuku tu, penuh satu kuku itu tak boleh, ya. Jadi kemudian sunat kita membasuh tangan kita yang kanan dulu. Ini kalau basuh tangan tadi, sunat membasuh tangan yang kanan dulu. Selepas tu baru kita lebihkan sunat membasuh tangan kiri pula sampai ke siku. Dua-dua pun sama, tangan kanan sampai ke siku, tangan kiri sampai ke siku. Sunat membasuh kanan dulu, kemudian sunat membasuh 3 kali. Kerana pakaian di dalam syurga itu sampai kepada tempat anggota air sembahyang. Maksudnya kenapa kita kena basuh sampai lebih-lebih? Kita boleh basuh sampai lebih dekat ke bahu, tangan kita tadi sampai ke siku. Kita basuh sunat melebihkan sampai dekat ke bahu. Kerana kata Syekh yang mengarang kitab Syarhus Salikin, dia kata kerana pakaian syurga itu sampai ke tempat air sembahyang tu. Kalau kita lebihlah pakaian syurga itu. Syekh Abdul Samad Falambani, ya. Syekh Abdul Samad Falambani berkata begitu dalam kitabnya Syarhus Salikin. Kemudian itu rukun yang keberapa? Rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang masuk kedua tangan sampai ke siku. Saya dah cakap tadi soalan kalau tangan sebelah aja, maka yang sebelah tak wajib lah. Kalau sebelah tak ada siku, sampai ke siku, sebelum siku dah tak ada tangan, maka basuh yang ada saja. Begitu, ya. Kemudian rukun wuduk yang keempat. Ini saya ringkas, tak mau panjang. Nanti selepasnya kita ada kuliah lain, sunat-sunat wuduk dan doa-doanya. Setiap wuduk itu ada doa dia, ya. Sekarang kita belajar yang rukun yang wajib dulu. Rukun wuduk yang keempat, menyapu sedikit sebahagian kepala ataupun mengusap sebahagian kepala. Boleh dibasuh dan atau diusap saja. Air hendaklah kena kepada sebahagian kulit kepala atau rambut yang di bawah dalam kawasan kepala. Air kena sampai. Kawasan yang wajib disapu adalah sekurang-kurangnya di kebun-kebun kita, kalau ada 3 helai rambut kena pun dah cukup. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i, ya. Kita mengusap sebahagian kepala itu, kena 3 helai rambut pun dah sah dah, ya. Kalau kita botak tak ada rambut, maka basuhlah, usaplah mana-mana bahagian kepala yang botak tu. Itu, ya. Macam tu. Ya, jangan susah-susahkan. Tapi sunat melebihkan mengusap kepala itu, kalau mengikut Syekh Abdul Samad Falambani, dia menghuraikan kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita nak basuh kepala kita sunat, iaitu dengan cara kita depakan, kita tadahkan 2 tangan kita, tapak tangan kita yang kanan dan kiri, kita basahkan kedua-dua tu air, kemudian kita temukan jari tangan kanan dengan jari tangan kiri ditemukan, kemudian diletak di atas permulaan kepala, ubun-ubun kepala, kemudian terus kita usap sampai ke belakang tengkuk. Itu dikira sekali. Ke belakang tengkuk kita ulang balik 2-3 kali, maka itu dikira 1 kali. Kalau 3 kali, 3 kali lah. Itu dikatakan sunat. Sunat kita menyapu ke semua kepala itu sampai ke belakang, diulang sehingga 3 kali sunat, ya. Kemudian rukun wuduk yang kelima, itu membasuh kepala, ya. Faham, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali ataupun hingga ke mata kaki dipanggil. Wajib membasuh kedua kaki sehingga ke buku lali, ya, termasuk jika ada rekahan-rekahan, merekah ataupun ada bulu, ada daging yang tumbuh di jari-jari yang lebih. Jari kaki dia ada 6 juga, ada 7 juga. Setiap kuku-kuku jari kaki yang ke-6, ke-7 itu ada kuku, itu pun wajib dimasukkan air, wajib disampaikan air. Jika kaki sebelah dia terpotong, sama juga macam tangan tadi. Jika kaki sebelah terpotong lebih dari buku lali, maka tidak wajib basuh kaki yang tinggal. Kaki dia terpotong, mak cakap orang sakit kan, kencing manis, terpaksa dipotong untuk keselamatan dia supaya dia hidup lebih lama lagi. Sebab kaki dah potong atas buku lali, maka dia hanya wajib membasuh sebelah kaki yang masih ada. Yang tak ada tu jangan susah-susah, tak payah potong, tak payah basuh dah. Jadi kemudian sunat pula ataupun dipanggil tahjil, iaitu membasuh lebih daripada buku lali. Sunat kita membasuh kaki kita tu sampai ke betis. Kerana macam tadi sebutlah, pakaian syurga itu akan sampai ke tempat-tempat uduk tu. Mana kalau kita pergi. Kemudian kita sunat menyelat-nyelat, diselat-selat jari-jari kaki kita tu dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Jari-jari kaki kita tu diselat, masukkan celah-celah jari kaki, jari kelingking tangan kita. Itu sunat hukumnya, supaya membuang kalau ada kotoran, kalau ada cemar-cemar ketika kita beruduk. Macam tu. Ya. Itu kalau bahagian kaki. Begitulah cara rukun wuduk yang wajib.
yang perlu kita ketahui ya. Kemudian rukun wuduk yang keenam, saya ringkaskan, yang ini tak panjang ya. Rukun wuduk yang keenam iaitu tertib. Tertib itu adalah tidak mendahulukan membasuh anggota atas anggota wuduk yang lain. Itu dikatakan tertib. Ataupun iaitu tertib itu kita melakukan satu persatu rukun wuduk mengikut turutannya. Mengikut turutannya mula daripada niat sehinggalah membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Ini dinamakan tertib hakiki. Tertib hakiki. Mana bila kita wuduk, kita ikut urutan. Wuduk ni pertama niat, kita niat dulu. Lepas tu kedua kita membasuh muka. Ketiga kita basuh dua tangan. Keempat kita mengusap sebahagian kepala. Kelima membasuh kaki. Yang ini dikatakan tertib yang hakiki. Memang kita ikut tertib dia. Maka ini wuduk yang ikut tertib. Maka sahlah wuduk ini. Sampai ke 6 tertib. Itu dipanggil tertib yang hakiki. Tertib yang hakiki. Dalam keadaan tertentu, kita tak boleh ikut tertib ni pula. Seperti macam mana? Tertib ni, dia seperti orang yang di dalam air. Menyelam dalam air sungai sambil dia mengkasat berniat dia nak ambil wuduk. Dalam air sungai ke, air laut ke, dalam tempat air yang lebih 2 kolah ke, dia menyelam sambil berniat wuduk. Ini disebut tertib takdiri. Tertib takdiri sah wuduknya sekalipun tidak lama di dalam air. Jadi seketika dia menyelam, kan, lebih kurang semua daratan air dah kena, dia pun timbul balik, dia bangun, keluar daripada air tu, dah sahlah wuduknya. Maka itu dikatakan tertib takdiri. Kata ulama, sah wuduknya walaupun tertibnya beberapa lahzah, seketika saja tertibnya. Macam tu. Kemudian kalau kita bukan di sungai, ketika kita membasuh wuduk kita, ketika membasuh anggota wuduk, air mestilah mengalir. Disyaratkan air hendaklah mengalir pada anggota wuduk yang dibasuh. Ini ulama tak ada khilaf. Tidak ada khilaf dalam bab membasuh air ini mesti mengalir. Mesti mengalir. Kalau tak mengalir tak boleh. Nanti jadi air tu, sekali lagi guna juga air tu, tak jadi mustakmal pula air yang ada di tangan sudah digunakan. Kita ambil lagi, jadi mesti air tu dialir, kemana mengalir dia. Kemudian selepas wuduk, sunatlah kita membaca doa wuduk. Itulah rukun wuduk yang 6. Mana rukun wuduk yang 6? Yang lain-lain tu dalam wuduk semuanya sunat. Jadi saya sudah terangkan tadi, kita ingatlah baik-baik. Kita ingat baik-baik, semoga ini menjadi amalan kita. Ini benda yang wajib. Yang wajib. Ini rukun wuduk maksudnya yang wajib. Rukun itu seperti kita hurai tadi adalah sama pengertiannya dengan yang wajib. Mesti dibuat. Tak dibuat maka tidak sahlah wuduknya. Tak dibuat tidak sahlah wuduk seseorang itu. Kemudian yang sunat-sunatnya antara lain, sebelum berwuduk kita boleh bersugi dulu. Kita boleh bersugi, bersihkan mulut dulu. Itu semua adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti kita akan ceritakan di kuliah-kuliah yang lain, iaitu dalam kuliah sunat wuduk. Jadi itu saja untuk kali ini, semoga dapat kita hayati, dapat kita fahami rukun wuduk yang 6 itu. Yang keempatnya senang, cuma yang kita agak lama kita hurai itu ialah bab niat. Bab niat itu kita hurai lama sikit supaya kita banyak faham, supaya kita tidak lagi terkeliru. Jadi selepas ini berwuduklah dengan baik. Kemudian ingatlah dulu kita dah belajar tentang air 2 kolah. Berwuduklah menggunakan air 2 kolah. Kalau tak cukup 2 kolah, pastikan kita tidak memercik balik ke dalam air yang kita nak gunakan berwuduk itu. Kalau kita tidak ada gayung, kita nak guna tangan, maka tangan itu naklah dicuci dahulu. Kemudian diniatkan tangan itu yang nak dicelup ke dalam bekas itu adalah kita niatkan sebagai gayung. Kemudian kita celuplah bekas itu untuk kita mengambil wuduk. Tetapi wuduk yang dah kena di tubuh kita tidak boleh mengalir dan jatuh balik ke bekas air yang kita berwuduk itu. Begitu juga kalau kita nak mandi wajib. Ini ramai yang tak faham ni. Ada orang tanya saya lagi selepas kuliah-kuliah yang hari itu. Kita tak boleh mandi wajib dengan memercik air yang di badan kita mandi wajib tu jatuh balik ke bekas air yang kita sedang gunakan. Yang sedangkan air itu tidak cukup 2 kolah. Air itu tidak cukup 2 kolah, nanti air itu akan jadi air mustakmal juga. Air mustakmal dia suci tapi tidak menyucikan yang lain. Kerana dia sudah digunakan untuk bersuci yang wajib-wajib, yang fardu. Seperti mandi atau mengambil wuduk yang mandi wajib atau mengambil wuduk yang fardu, maka dia tidak boleh digunakan lagi untuk sekali lagi mengangkat hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi hadas kecil dia kita boleh bersih dari hadas kecil dengan berwuduk. Jadi itu gunanya kita ambil wuduk kerana nak mengangkat hadas kecil.
Mandi wajib pula terangkatlah hadas besar kita dengan dengan mandi wajib. Itu dikatakan mandi wajib. Maka barang siapa yang tidak mandi wajib, tidak pandai berwuduk, ditakuti segala amal ibadahnya selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia beribadah dalam keadaan berhadas. Orang yang dalam keadaan berhadas beribadah, dia hukumnya haram. Bila haram artinya dia dapat dosa. Bukan yang beribadah makin hampir dengan Allah, tapi ibadah yang dilakukan dia makin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab itu pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, pentingnya kita ada ilmu, pentingnya kita belajar. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang menuntut ilmu, yang terselamat daripada dosa orang jahil. Kerana sang ulama berkata dosa orang yang jahil ni seperti hujan turun setiap hari. Cuba bayangkan kalau hujan turun tu. Kadang-kadang tidak ada kawasan bumi yang kering. Semua kena hujan. Begitulah banyaknya dosa orang yang jahil, yang tidak mau menuntut ilmu, orang yang tidak lepas ilmu fardu ain. Jadi jangan pandang remeh dan enteng kuliah-kuliah fardu ain. Ini adalah kuliah yang penting untuk kita menyuluh hidup kita dan menyelamatkan kita daripada azab Allah di akhirat nanti. Jadi itu saja, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.